Usman. Jadi hari ini saya akan bahas sedikit mengenai enteric fermentation ataupun penapaian enterik. Baik, apa sebenarnya penapaian enterik ini? Baik, penapaian enterik adalah keadaan semula jadi yang berlaku dalam proses pencernaan haiwan ruminan, di mana dalam perut haiwan tersebut terdapat mikrob yang akan mengurai dan menapai makanan yang telah dimakan oleh haiwan tersebut untuk menghasilkan sugar ataupun gula ataupun karbohidrat sebagai tenaga untuk haiwan tersebut. Dan daripada hasil proses penguraian dan penapaian tersebut akan terhasil satu produk sampingan, yaitu gas metana. Oke, jadi ini adalah proses bagaimana penapaian enterik ini berlaku ya. Jadi seperti yang Anda lihat dalam gambar raja ini adalah hewan lembu ya, bukan kambing. Jadi prosesnya bermula apabila hewan ini memakan makanan seperti rumput. Kemudian dalam perut hewan tersebut terdapat mikrob seperti fungi, protozoa dan juga bakteria yang akan mengurai makanan tersebut dan juga akan menapai makanan tersebut untuk ditukarkan menjadi sugar ataupun karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi hewan tersebut. Manakala selepas berlakunya penukaran makanan tersebut kepada karbohidrat, akan terhasil produk sampingan yang saya katakan tadi, yaitu CH4 dan juga ada fatty acid dan sebagainya. Mana CH4 ini adalah yang saya katakan tadi adalah gas metana. Gas metana inilah nanti yang akan keluar dihembuskan melalui sendawa apabila hewan tersebut bersendawa. Sendawa tersebut yang macam kita kekenyangan tu kan. Jadi daripada sendawa tersebut akan keluarlah gas metana itu. Dan selebihnya gas metana tersebut akan keluar juga melalui proses pencernaan haiwan tersebut ataupun daripada najis haiwan tersebut lah. Tapi sebenarnya gas metana ini lebih banyak dikeluarkan melalui sendawa. Hampir 95% gas metana akan keluar daripada mulut haiwan tersebut melalui sendawa, manakala sisanya daripada najisnya hanya 5%. Jadi lebih banyak keluar dari depan daripada berbanding di belakang lah. Jadi sisa najis haiwan tersebut cuma mengandungi 5% metana daripada hasil keseluruhan metana yang dihasilkan oleh setiap hewan itulah. Jadi itu sahaja daripada saya. Mungkin saudara Afiq akan menyambung. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya adalah gas yang dilepaskan semasa proses penapaian enterik. Yang pertama adalah gas metana. Ia dihasilkan dalam rumen oleh bakteria sebagai hasil sampingan daripada proses penapaian. CH4 ini dihembus atau disendawa oleh haiwan dan menyumbang sebagian besar pelepasan daripada ruminan. Metana ini dihasilkan dalam usus besar ruminan dan dibuang. Seterusnya, kesan daripada pelepasan gas metana kepada alam sekitar. Gas metana juga dikenali sebagai hidrokarbon. Ia akan memberi kesan. Yang pertama adalah pemanasan global, kerana penyerapan haba adalah 20 kali ganda lebih daripada karbon dioksida. Seterusnya, setiap kali penghasilan gas metana, ia akan kekal di atmosfera selama 12 tahun. Gas metana terlerai lebih cepat daripada gas karbon dioksida. Ini akan memberi kesan dengan serta-merta kepada atmosfera. Penggabungan gas metana dan karbon monoksida memberi kesan negatif kepada gas sulfida yang terdapat di atmosfera. Akhir sekali adalah gas metana adalah agen pengoksidaan yang semakin berkurangan. Ini akan menyukarkan proses peleraian gas sulfida kepada sulfat. Nama saya Nurain binti Faraskan dan seterusnya kami akan membentangkan pengurusan baja. Tinja haiwan yang merupakan sumber berharga jika pengurusannya mampu dikendalikan secara baik. Namun begitu, ia juga boleh menjadi faktor kepada berlakunya pencemaran. Baja merupakan salah sebuah komponen penting dalam pertanian dan merupakan salah satu medium yang membantu dalam menghasilkan produk tanaman yang lebih bagus
telah digunakan secara meluas di seluruh negara. Baja juga telah dipraktikkan sejak zaman dahulu kala. Namun begitu, kebanyakan petani dan peladang tidak mempraktikkan cara pengurusan baja yang betul dan cara yang telah disyorkan oleh Jabatan Pertanian. Oleh itu, hal ini telah menyebabkan kepada berlakunya pencemaran air, tanah dan udara. Seterusnya, aktiviti pengurusan baja yang boleh menyebabkan pelepasan gas rumah hijau. Amalan pengurusan baja yang lemah adalah perkara biasa di kalangan ladang di dunia. Para petani kurang kesedaran dan pengetahuan tentang nilai baja, kenakan sebagai baja dan bahan api. Baja sering dibuang di dalam longgokan, guguran dan lagut yang boleh menyebabkan pelepasan metana gas rumah hijau yang ketara, kemerosotan alam sekitar, kesan negatif kepada kesehatan dan kehilangan nutrien yang berharga yang boleh ditambahkan ke dalam tanah. Antara gas rumah hijau yang dibebaskan kesan daripada pengurusan pembajaan ialah gas metana dan juga gas nitrous oksida. Baja mempunyai dua komponen kimia yang boleh membawa kepada pelepasan gas rumah hijau semasa penyimpanan dan pemprosesan, yaitu bahan organik yang terdapat dalam metana dan nitrogen membawa kepada pelepasan nitrous oksida. Metana dibebaskan daripada penguraian anaerobik bahan organik. Penyimpanan atau pengurusan baja cecair dalam lagun atau tangki menggalakkan persekitaran anaerobik yang menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran gas metana. Semasa penyimpanan dan pemprosesan, kebanyakan nitrogen dibebaskan di atmosfera sebagai amonia dan boleh diubah menjadi nitrous oksida, dan ia menjadi salah satu gas rumah hijau yang dibebaskan secara tidak langsung. Namun, apabila baja dikendalikan secara pepejal atau dimendapkan di padang rumput, pengeluaran oksida dapat meningkat, tetapi pengeluaran metana dapat dikurangkan atau tiada gas yang dikeluarkan. Hal ini kerana pelepasan metana dapat dikurangkan dengan menggunakan rawatan biogas.